Okey, so kita pergi kepada soalan 7 iaitu tajuk pilih atur dan gabungan Tajuk pilih atur dan gabungan. Okey. So kita tengok soalan 7. Okey, cikgu tanya ada berapa susunan yang mungkin bagi semua huruf dalam perkataan periksa. So di sini awak kena check in ada tak perkataan yang ulang ataupun tidak sebab kalau ada yang berulang punya formula dia berlainan lah. Yang ini tak ada, so maksudnya kita pakai saja ada 7 huruf di situ. So kita buat sajalah 7 factorial. Okey, 7 factorial ataupun kalau siapa tulis 7P 7 pun cikgu terima awak 7 factorial pun boleh. Sorry. Okay. 7 factorial pun boleh. 7P 7 pun boleh. Ataupun siapa tulis ini pun boleh. Salah satu sebenarnya mencukupi. Okay. Salah satunya sebenarnya mencukupi. Lepas itu terus bagi saya jawapan sahaja. Okay. Tidak perlu tulis. Sebenarnya tidak perlu macam Syamimi tak payah. 7 factorial ialah 7 kali 6 kali 5 tak payah. Awak boleh tunjuk ini saja. Tunjuk ini saja. Lepas tu terus tunjuk jawapan ini. Mencukupi. Okey? Mencukupi So 5040 adalah betul Okey, soalan 2 kalau kamu tengok ayat saya sama tapi perkataan kali ini dia ada huruf yang berulang. Di mana huruf P ada 2 kali, huruf E ada 2 kali, huruf A ada 2 kali. Dan perkataan itu sendiri ada 11 Daripada 11 ini ada 3 huruf ulang 2 kali. So betul lah 11 factorial bagi 3 kali. P ulang 2 kali, E ulang 2 kali, A ulang 2 kali. So betul lah. So macam ini. Tulis saja apakah formula yang awak pakai. Okay, lepas itu terus tekan calculator. Tak payah membazir masa pergi buat 11 kali 10 kali 9. Tak payah. Tak payah. Terus bagi jawapan sahaja. Bagi formula, lepas itu bagi jawapan. Kejap, cikgu salah ni. 11. Okay. So, 49896000 betul jawapan ini ada masalah terus potong cikgu cakap saja sebab nak habiskan cikgu kena kerja masa sikit. So, cikgu tak akan setiap soalan tanya kamu Okay, soalan 7C pula. Cikgu bagi perkataan periksa ada 7 huruf tapi cikgu minta susun 4. So kali ini 7P4 lah 7P4. So kamu dapat jawapan 840. So jawapan ini betul. Okey. Ini soalan senang aja Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan 8. Okey, di sini ada 2 set yang berbeza Okey, tapi pertama A mereka sama. So cikgu tengok A dulu Ada 5 orang akan dipilih daripada 15 orang pelajar untuk terima insentif PIPG. Lepas tu tanya ada berapa cara pelainan untuk dipilih kalau tak ada syarat. Tak ada syarat. Okey, betul lah 15 orang kita pilih 5 dan susunan tak penting. Okey, pentingnya 5 orang inilah yang akan terima bayar insentif PIPG kan. So betul lah 15C5. Okey. 15C5 di mana jawapan dia 15C5 jawapan dia 3003 betul betul Okey, soalan kedua ini berbeza. Okey, soalan 2 ini berbeza. Okey. Okey, Nuha ada? Nuha? Oh, Nuha pergi tandas. Kamu Wadina dulu. Wadina, apa maksudnya 2P2 di sini? Yang 2 orang adik-beradik tu. 2 orang adik-beradik itu? Dia nak susun kat 2 tempat. Tapi kalau awak baca soalan ini, dia kata, terdapat 2 orang adik-beradik antara mereka dan hanya seorang daripada mereka boleh dipilih. Adakah cikgu nak susun 2 orang ini? 2C2. Okey, kalau 2C2 maksudnya 2 adik-beradik ini berapa orang akan dipilih? 2. 1. Hanya seorang saja boleh dipilih. 2C1. So sepatutnya 2C1. Okey, 2C1. Okey, kenapa 14?
Sebab bila dia dah kena pilih, dua orang dah keluar tapi seorang je kena pilih. Jadi Okey. Cikgu faham maksud kau. Okey, katakan di sini cikgu sudah pilih seorang, so seorang itu awak okey, kita ada 15 orang ini kita ada 15 orang ini, ada dua adik-beradik ini. So 2C1 maksudnya salah seorang sudah dipilih. Katakan cikgu sudah pilih dia. So itu sebenarnya awak kata ada lagi 14 orang. Betul? Kemudian daripada 14 orang ini kamu nak pilih 5 orang. Kamu nak pilih 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau macam ini akhirnya berapa orang telah dipilih? 5 orang di sini dengan seorang yang sudah dipilih awal-awal. So akhirnya awak pilih berapa orang? 6 orang. 6 orang. Okey, itu kesalahan pertama. So mungkin awak kata kalau macam ini saya bukan C5 tapi cikgu sepatutnya pilih berapa orang aja? 4. Daripada 4. Okey, cikgu sepatutnya pilih 4 saja. So cikgu buat C4 tapi ada sikit lagi masalah. Okey, kalau kamu kata kamu ambil 14 orang ini, awak pilih 4 orang, boleh berlaku tak adik, katakan tadi kita pilih abang, boleh berlaku tak adik ini dipilih sekali lagi? Boleh. So, awak masuk di dalam kumpulan ini. So sepatutnya 13C4. 13. Okay? Maksudnya bila kita buat pilihan, kita asingkan dia jadi 2. Daripada 2 orang ini kita pilih seorang. Kemudian daripada 13 orang ini kita pilih 4. Boleh? So awak darab. Boleh, teacher. Apa jawapan dia? $1,430. 1430. Kalau kamu tengok jawapan awak sebenarnya sama dengan Nuha walaupun penerangan cara kamu buat berbeza kan? Okey. Cikgu nak dengar penerangan daripada Nuha. Nuha sudah balik? Nuha? Ya. Okey. Apa maksud 1 ini? Cikgu nampak ada tambah. Maksudnya ada case 1, case 2. Betul tak? Okey. So, okey, cikgu angkat ini case 1. Kejap. Ini case 1. Ini case 2. Apa beza case 1 dengan case 2 ini? Case 1 ialah katakan 2 orang adik-beradik itu, satu abang, satu adik lah. So case 1 ialah Untuk abang. Case 1 untuk abang. Oh, case 1 untuk, maksudnya kamu punya 1 ini sebenarnya abang dipilih lah kan? Yang case 2 ialah adik dipilih, betul? Betul? Okay, so untuk pilih abang satu cara itu ambil abang itu. So pelakon tu tadi sama dengan apa yang cikgu terangkan kepada Wadina. Kita tinggal 13 orang sebab adik tak boleh masuk ke dalam kumpulan ini. Kalau adik masuk ke dalam kumpulan ini nanti terpilih adik maka jadilah abang adik kena pilih. Okay? So pelakon ini penerangan akan sama dengan tadi apa yang cikgu terangkan kepada Wadina. So awak dapat jawapan ini, lepas tu awak tambah dapat jawapan ini. So kalau kamu tengok Wadina dengan Nuha dia pakai satu pakai case, satu dia pakai ini. Dua-dua betul, tak ada siapa yang salah boleh Okey, ada orang ada jawapan selain daripada ini nak perlu cikgu terangkan? Tak ada Okey, pentingnya dalam exam nanti kamu kena tunjukkan penulisan. Okey, macam mana dapat 715 ini? Tulis di sini. Lepas tu baru kira. Buat tulisan yang kemas supaya orang tahu apa maksud awak. Sebenarnya apa yang Wadina tulis ini cikgu faham. Hanya cikgu tadi bimbing dia bagi dia nampak Wadina nampak apa masalah awak. Okey. So kamu kena tulis ini. Jangan tiba-tiba bagi cikgu 1430. Kalau betul kurang sikit masalah tapi awak pun tak dapat markah kaedah. Okey. Kalau salah satu markah pun cikgu tak mungkin bagi awak sebab cikgu tak tahu apa masalah berlaku pada awak. Boleh ya? Okey, itu soalan 8. Ada apa siapa nak tanya? Terus potong cikgu Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan 9. Okey, kejap ya cikgu. Okey So soalan 9, kalau kamu tengok ada A dan B. Di bahagian B awak nampak taburan nombor.
Tapi A tak nampak taburan normal, so faham-fahamlah A itu ialah binomial, B itu ialah normal. Okay, so soalan A, so ada baby dilahirkan, sebenarnya lebih kurang cerita macam kita punya latihan kan. Okay, so kepala kalian, kejap. Okay, so kepala kalian tapak perempuan, okay, tapak perempuan ialah 0.4, tapak lelaki ialah 0.6 lah, jumlah mesti 1. Okay, so di sini, okay, boleh kamu terus tentukan P dan Q dengan awak cakap dululah. Awak punya pejaya ialah apa? Perempuan. Okay, so kalau awak macam Wadina buat, dia angkat perempuan sebagai pejaya. So bila soalan 9A1, soalan ini tanya dia, okay, Puan Catherine mempunyai 4 orang anak. Sekarang cikgu tanya kepala kalian, dia hanya mempunyai seorang anak lelaki. Sebab Wadina letak perempuan sebagai berjaya, tapi soalan tanya lelaki kan. So kamu kena twin ayat ini. Kalau ada satu, dia ada 4 anak. Dia ada 4 anak. Okay, kalau satu anak lelaki, maksudnya berapa anak perempuan? Kita ada 3 anak perempuan. Itu sebabnya kenapa Wadina pilih ini. Boleh ya? So dia pun ada 4. Nak dapat 3, P dia 0.4, Q dia 0.6. Okey, betul. Okey, tulis macam ini pun boleh. Kalau siapa tulis macam ini ya, kejap. Kalau siapa tulis macam ini ya, 4C1 sebab awak lihat dari aspek lelaki ya. 4C1 maka 0.6 sebagai berjaya, 0.4 sebagai gagal. Okey. Pun boleh. Jawapan serupa saja jawapan serupa aja. Kamu akan dapat juga 0.1536. Nilai ni betul ke? Cek lagi. 4 C1 kali 0. Mana-mana satu sama aja Okey, 0.1536. Okey, betul So ingat dia nombor ini kecil. Macam ini okey, dia memang putus. Okeylah, kita ambil aja. Kalau dia tak putus, sekurang-kurangnya 4 angka pererti sangat pentingnya 4 angka pererti. Kita go through dulu. Wadina ada tak yang buka 4 angka pererti dulu? Okey. Cek kejap. Okey, 4 angka pererti, 4 angka pererti, 4 angka pererti. Okey, dan satu lagi cikgu nak kata, cikgu kata jawapan dia 4 angka pererti termasuk juga tengah-tengah ini dah. Sebab cikgu tengok latihan yang kamu hantar kepada saya, akhir ini memang 4 angka pererti. Tapi bila awak kira ini, contohnya di sini 0.1296, ada di antara kamu bagi saya 0.13. Okey, yang ini pula ada yang 4 angka pererti, ada yang tak. So lepas tu awak jumlah, awak memang bagi saya 4 angka pererti tapi nilai ini sudah lari. Maksud saya ialah soalan yang awak tekan dapat nombor perpuluhan yang panjang, pastikan bagi 4 angka pererti lah. Tapi kalau tekan kalkulator memang putus, memang bagi saya 0.13. Maka tak payahlah jadi 4 angka pererti. Dia memang putus kan. Untuk jenis yang tak putus 4 angka pererti untuk khasnya tajuk ini sebab kepala kalian selalu nombor dia 0 lebih semua ialah nombor kecil. So pastikan sebab latihan hantar kepada saya masih ada orang lakukan kesalahan ini. Okey. Lepas tu B, cikgu kata dia mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang anak perempuan. Okey, sekurang-kurangnya 2 orang anak perempuan. So satu cara ini siapa? Wadina Okey, apa tu 1 2 3 4 dia? Saya nak tengok dia ada 4 orang anak kan. Lepas tu dia kata sebenarnya 2 orang anak perempuan, saya potong 2, 3, 4. Okey. Buat ini tak ada masalah tapi cikgu akan galakkan kamu kosong pun tulis di sini. Nanti awak lupa. Okey. Tapi cikgu tengok bawah itu awak ingat selamatlah. Sebenarnya memang ada satu cara kamu boleh buat. Bila dia kata ada 4 orang anak tu, tapi itu awak mula dengan kosong. Sebab takut nanti awak terlupa kosong. Maksudnya apa-apalah kan, sekurang-kurangnya 2. Susahlah fikirkan. Awak fikirlah, tulis semua kemungkinan yang ada. Hanya kena mula dengan kosong. Lepas tu dia kata sekurang-kurangnya 2. So maksudnya ini. So Wadina pakai cara ialah dia nampak sini ada 3 kena buat. Belakang ada 2 saja kena buat. So dia pakai teknik tolak.
Wadina, sini tulis P Okay teacher. Okay. Kalau tidak nanti cikgu tak dapat bagi markah. Nasib baik awak tulis ini. Cikgu tak bagi markah di sini, cikgu bagi markah di sini. Boleh So, Wadina pakai teknik ialah dia pergi cari kosong dan satu punya, lepas tu satu tolak mereka lah. Boleh. Ataupun siapa pergi carilah 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, lepas tu kamu jumlahkan. Jawapan pun ini. Ada tak sesiapa yang buat ialah ini? Bila 2, bila 3, bila 4. Ada orang buat macam ini? Boleh sebut nama? Semua pakai teknik tolak ke? Ada teacher. Jawapan sama tak? Sama. Sama, okey Boleh Situ So ada kawan buat cukup So exam mana satu awak lebih selesa, awak buat aja tak ada masalah Dua-dua boleh. Okey, lepas tu kita pergi kepada B Kita pergi kepada B kejap bagi cikgu naikkan dia dulu. Okey. Okey, cikgu pergi kepada B. Okey, berat. So sini ialah soalan taburan monomer. Okey, sorry salah ejaan Ming tu cikgu pakai bahasa Inggeris pula, tak apa Ming 65, sisihan piawai 10. Okey. So sekali lagi cikgu ingatkan kalau soalan bagi variance, macam Wadina dia suka tulis dulu, tak ada masalah. So kalau soalan bagi variance, awak tulis sini jangan tulis variance punya maklumat, terus tulis sisihan piawai. Sebab kita tak akan pakai variance dalam pengiraan kita. Boleh So kalau sisihan piawai okeylah. Okay, lepas tu cari kepalan kalian berat ini di antara. So di antara 55 hingga 70, betul. Okay, lepas itu kita ubah kepada skor Z. Okay, tolak 65 per 10. So dapat benda ini. Okay. So lepas tu untuk ini kita akan pakai kalkulator So nak pakai gambar raja ke tak nak pakai gambar raja ke, tak kisah. Wadina kalkulator warna apa? Warna putih teacher. Sebab dia kalkulator warna putih, dia kena lukis baru dia nampak. Tapi terpulang lah kalau kalkulator warna hitam, awak buat aje lah 1 tolak P nilai ini, tolak A nilai ini. So awak akan dapat jawapan inilah. Sama ke? Ini warna putih punya. Warna hitam sama ke kalau kamu buat 1 tolak P tolak A? Dapat tak jawapan sama dengan ini? Siapa kalkulator warna hitam? Sama Okey. Boleh Kita buat sajalah 4 angka per erti lah Okey. Lepas itu kita pergi kepada soalan B2. Cikgu kata 30%. So yang cikgu bagi tu ialah kepalan kalian. Okey, berat mereka kurang daripada K. Okey, betul. So, lepas tu kita ubah kepada Z. So kena lukis gambar raja dulu di sebelah kiri kawasan kecil. So ini gambar raja dia. Ini gambar raja dia. So nanti kita macam Wadina dia lah pakai kalkulator putih, dia akan pakai area inilah 0.3, tekan kalkulator terus dapat jawapan ini. Kalau siapa yang kalkulator warna hitam punya, awak akan pakai sifir lah. So kita akan fikirkan, kita pantau ke sebelah sini, awak baca 0.3. Siapa yang kalkulator warna hitam, apa nilai yang awak baca daripada sifir Dini you hitam kan? You baca daripada sifir, apa jawapan you? Sama tak? Baca dalam sifir tapak kosong. Tapi sifir tak boleh tapak sifir mungkin tapak ini kok. 0.524 ke? Ya teacher. 0.524 Betul Okay? Tapi kamu kena faham lah. Awak baca daripada CV tapak ini, tapi tempat kita sepatutnya di sini. So itu sebabnya jawapan awak ada negatif. Jawapan awak ada negatif. So lepas itu kamu selesaikan, dapatlah jawapan ini. Okey, ada apa nak tanya? So kalau 5 tua 4 punya nilai kamu akan beza sikit lah. Nilai itu akan beza sikit bergantung kepada awak tulis kepada saya 5.24 ke bagi saya 5.244. Dini, apa jawapan kamu?
Kalau negatif 0.524, apa jawapan K ni? Dia akan beza sikit kan? Berapa? Mana Tini bagi? Betul ke 59.76? Betul ke Tini? Betul Okey boleh ya. So siapa yang kalkulator warna hitam punya, mungkin awak akan bagi saya jawapan 59.76 lah. Ini awak bagi saya 3 tempat popular, bukan awak tak ikut 4 angka peretik. Memang dalam CV awak hanya boleh baca sampai macam ini. So tak ada masalah tak ada masalah. Okey. So itu soalan 9B2. Okey habis. Okey kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan 10. Okey, cikgu bagi satu graf taburan normal dan cikgu kata bila lebih daripada C, nilai ini ialah 0.719. Yang ditanya oleh saya, kalau kamu tengok yang ditanya oleh saya ialah kawasan ini. Ialah kawasan ini. Okey. So di sini kalau kamu tengok soalan ini sebenarnya tak pakai kalkulator, tak pakai CV tau. Sebab maklumat yang diberi ialah kepalang kalian, yang ditanya oleh dia juga kepalang kalian. Sebab luas juga merupakan kepalang kalian. So dari segi gambar raja ini awak akan nampak, okey, kawasan belorek asalnya ialah 0.719. Dan kawasan ini separuh kan? Separuh daripada graf kita. So itu sebabnya Alisa buat ini 0.719 tolak 0.5, soal tapak 0.219. Okey. Hanya kalau kamu tengok soalan ini, soalan tanya apakah kepalang kalian kan? Soalan bukan tanya awak apakah nilai C itu. So Nadia kita buat sampai sini cukup. Tak ada ini. Okay. Yang awak cakap 0.219 itu bukan nilai C, tapi luas kawasan merah ini. Kalau awak nak tahu apakah nilai C itu, awak kena ambil CV baca. Baca C di sini, kalau kamu tengok C di sini. Okay. So kalau kamu nak tahu apakah nilai C itu, kalau nak tahu apakah, soalan tak tanya kita kalau awak nak tahu apakah nilai C itu, kamu sepatutnya pergi buat, okey, Alisa ialah kalkulator warna hitam. So awak akan pakai CV kan, awak kena buat 1 tolak 0.719. Apa jawapan dia? 1 tolak 0.719, awak dapat jawapan 0.281. Okey, lepas tu awak kena bayangkan benda ini cikgu pantau ke sini. Cikgu pantau ke sini 0.281. Lepas tu awak baca sifir. Baca sifir. Ada orang baca? 0.281. Mana sifir saya? Mana sifir saya? 0.281. Siapa tolong baca sifir saya pun nak mana pergi. Okey, mana dia? Mana dia? Mana dia? Siapa ada CV tolong baca kejap. CV saya mana pergi? Okey, 0.281. 0.28. Cikgu ada sah? Okey, 0.281. Okey, cikgu nampak di sini ialah 281. Okey, ada di sini 0.2810. Di mana nilai dia atas ini 8, kiri dia 0.5. Okey. So kita dapat sini ialah 0.58. So jawapan C ini ialah negatif 0.58. Boleh? So, Alisa sini tak ada kata negatif tau. Sebab 0.219 ini ialah kepalang kalian, ialah luas. Dalam graf ini, bila kita nak cakap kepalang kalian, kadang kita cakap kepalang kalian, kadang kita cakap luas. Sebab luas bagi graf ini mewakili kepalang kalian. So, kalau cikgu tanya kepalang kalian sampai sini berhenti. Tak payah buat yang seterusnya. Soalan ini one mark tau. Kalau awak buat macam ini sebenarnya awak tak dapat jawab, tak dapat markah. Walaupun sebenarnya sudah buat betul kan. Tapi sebenarnya awak tidak tahu apa yang ditanya oleh soalan.
So tak dapat markah Okey, soalan B, cikgu kata S ialah pemboleh ubah bagi satu taburan normal dengan min 30, variance dia 5. So nanti awak berhati-hatilah sisihan piawai awak sepatutnya 5. Okey, so S tolak 30 per 5. Okey, dia kata tanya apakah nilai S ini kalau skor Z kamu ialah C. Maksudnya ini ialah C kamu. Erti pula sini jadi negatif 0.58. Oh, sebab you buat balik sini kan. Okey, you buat balik. So, okey. Betul lah. Okay. So gambar raja ini sepatutnya cikgu pergi untuk bahagian B Mula-mula awak tahulah nak baca ialah 0.281 sebab di sebelah kiri kita pupur negatif. So tapak sini betul. Lepas tu awak kira tapak 27.1. Betul ke? Ya. Cikgu salah ke kamu salah? Oh, tolak, sorry. 27.1. Macam ini memang bila kita tekan kalkulator dia putus tak apalah. Boleh bagi saya 27.1. Tak payah pula bagi cikgu 2 tempat perpuluhan lah. Sebab dia memang putus. Termasuk ini juga. Tak payah bagi saya 4 angka peti sebab memang kita tolak ini kita hanya dapat 3 angka peti. So it's okay bagi saja 0.219. Okay, so itu untuk soalan 10 So kalau soalan bagi kepalang kalian, tanya kepalang kalian sebenarnya maksudnya kalkulator pun tak pakai, CV pun tak pakai. Dua-dua tak pakai. Dia semata-mata uji kamu tahu tak ciri-ciri kepalang kalian yang ciri-ciri graf taburan normal. Okey, kita sambung lagi. Okey, soalan 11. So soalan 11 pengatur coraan linear sebab kamu tak ada graf. So nanti dalam exam ini saja cikgu akan uji kamu So pastikan semua keyword awak hafal So tidak boleh melebihi. Simbol ini tak betul kan? Ini Nuha, tidak boleh melebihi. Ini simbol melebihi. Nuha? Tidak boleh melebihi simbolnya sepatutnya? Ke sana. Ke sana. Kebalikan dia lah. Lebih kecil atau ada sama dengan boleh So cikgu tengok keyword saja Yang kedua you tahu pula tidak boleh melebihi. Okey. Ketiga itu awak nampak melebihi, kemudian nampak selebih-lebihnya. So waktu itu memang dia sifat dia ialah tolak. Okey, selebih-lebihnya okey betul. Simbol betul. Okey, perlu tengok isi lagi Okey, atas X ialah Dulux, Y ialah Nippon Okey. So jumlah ting maksudnya kita tambah dua-dua itu. Okey. So pertama ini silap sini. Tapi masalah soalan ni wamak dah. Wamak. So kalau simbol salah tak dapat markah lah. Hati-hati Okey, B cikgu kata Dulux. Dulux ialah X. Okey, X. Belakang ialah 2 kali Nippon, 2Y. Okey, ini betul lah. Okey. Kemudian C, Nippon pula. Nippon Y dulu. Okey, melebihi. Kemudian Dulux, okey, X. Okey, ini betul. Boleh So kalau exam macam ini awak akan tolak wamak lah sebab simbol itu salah. Dia kena sampai semua betul diberi wamak. Kamu ringkas tak apa. Walaupun soalan ini memang tak dapat diringkaskan lah. Kadang-kadang kita dapat benda macam ini 2S tanpa 4Y kurang daripada 500 contohnya. Ini boleh diringkaskan kan. Awak nak ringkas tak nak ringkas terpulang kepada awak. Tak ada masalah sebab soalan ini yang sebenar sepatutnya ada B. Sebenarnya ada B. So waktu ini dia memang tidak minta kamu ringkaskan. Tapi kalau kamu nak ringkaskan sangat pasti boleh buat. Tak pasti tak payah buat. Tak payah buat. Nak buat di bahagian B. Silat-silat kita tolak markah di situ aja. Tak? Boleh Lepas itu kita pergi kepada tajuk terakhir kinematif soalan 12. Kejap mana nak jalan? Okey. Soalan 12A. So cikgu bagi S kepada kamu. So macam cikgu ajar dalam kelas, cikgu akan galakkan kamu sediakan SVA teruslah. So S nak pergi V, nak pergi A, kita beza. So okey, beza kali pertama 9T tolak 8 tolak T kuasa 2, betul? Okey, sorry. Betul. Kemudian kalau saya beza lagi 9 tolak 2T. Betul ataupun tolak 2T tambah 9 pun bolehlah, tak kisah. Okay. So soalan A.
So keyword dia rehat. Rehat maksudnya hak laju kosong. So cikgu nampak awak ambil V awak sama dengan kosong akan diberi markah. Okey, lepas ini awak nampak kuadratif. So awak akan tekan kalkulator ABC kan. Okey, ni siapa? Khairul. T kali T boleh dapat T kuasa 2 tak? Khairul? Daniel? Daniel masih ada? Khairul Daniel? Ya, teacher. T kali T boleh dapat ke negatif T kuasa 2? Boleh. T kali T berapa? T kuasa 2. T kuasa 2 mana dapat negatif T kuasa 2? So ada satu line lagi di mana awak ubah semua tanda. Okay? Sepatutnya dari sini pergi sini baru pergi sini. Lepas tu baru tulis jawapan. Cikgu tahu kita memang tekan kalkulator A negatif 1, B 9, C negatif 8 untuk dapat 2 jawapan ini. Tapi bila kita nak tipu dengan kaedah pemfaktoran, kena pastikan kembang ini boleh tapak dia. Tak boleh tapak dia maksudnya ada satu line. Tapi nasib baik soalan biasanya dalam tajuk ini sebab cikgu tengah uji kinematif, biasanya peruntukan markah atas dan bawah. So awak selamat. Tapi kalau ini ialah soalan persamaan kuadratif, kadang-kadang di sini ada markah kaedah iaitu awak tahu macam mana selesaikan kuadratif. Kalau di sini ada satu peruntukan markah di sini, awak tak akan dapat. So sentiasa so dalam exam bagi saya, cikgu tak naklah awak ini tajuk ini perlu. Tajuk ini tak perlu pun tak apa. Tak payahlah membazir masa hafal benda macam ni. Awak jadi satu kebiasaan. Bila tekan kalkulator, nak tipu dengan kuadratif, darab 2 ini pastikan dia sama dengan atas. Tak sama, tambah aja. Tak payah duduk situ fikir, tajuk ini nanti ada tak peruntukan markah di sini? Saya ditolak markah tak? Fikir benda-benda macam tu. Jimat dan otak kita fikir benda yang penting. Yang ini kita buat sajalah. Sebab kadang-kala pun tengok peruntukan markah yang ada. Kalau dia ada markah lebih, dia bagi markah untuk awak selesaikan kuadratif. So di sini cikgu nak cakap kalau normal punya soalan awak selamat lagi sebab cikgu asalkan tahu awak buat V sama dengan kosong, 1 mark. Kemudian awak boleh dapat nilai T, cikgu bagi 1 mark. Cikgu tidak ada markah kaedah untuk awak tahu selesaikan kuadratif. Kalau cikgu ada markah kaedah awak tahu selesai dengan kuadratif, awak akan dapat akan hilang markah di sini ya. Boleh Okey, B, pecutang sifar. So kita ambil kita punya pecutang sama dengan sifar. So dapat nilai T. Tapi kalau kamu tengok soalan bukan nak T, soalan nak hak laju. So kita masuk ke dalam hak laju, kita kira. Jawab cikgu tanya siapa Dini, jawapan sama dengan awak tak? Sebab cikgu tak ada jawapan pada saya. Sama tak? 12.25? Siapa yang senang cakap? Sama Okey, sama cikgu tak share lah. Kalau kamu dapat lain cakap macam hari tu cikgu terang ikut dia temis satu benda, kamu sepatutnya tak sama dengan kamu tak kawan lain tak cakap. Okey, tak apa. Okey, C, cikgu suruh awak lakarkan graf hak laju ini. So kalau kamu tengok graf hak laju ini ialah satu graf kuadratif. So kita lakarkan graf kuadratif lah. So mula-mula, okey kejap, cikgu kena naikkan kejap. So dia ialah satu kuadratif. So mula-mula kita akan tengoklah bentuk dia. A negatif. So bentuk masan. Pindasan Y ialah negatif 8. So Khairul kan? Okay, sini kena label negatif 8. Okay, kemudian nak cari titik maksimum. Okay, so awak ambillah masa pergi cari titik maksimum. Okay, boleh So di sini dia tak tunjukkan kerja dia. Tak apalah, sebenarnya ada di sini dah. Ada di sini. Sebab kalau kamu tahu nak cari titik maksimum, kita bezakan dia kan. V kalau bezakan ialah A. So ini ini macam mana Khairul dapat maklumat cepat, sebenarnya dia datang daripada sini. Kan titik maksimum, V punya maksimum maksudnya hak laju maksimum lah. So tadi kebetulan kita sudah kira. So dia main tulis saja. Okay? Kalau siapa tak tahu, tak apalah, buat macam dulu. Macam mana awak cari titik maksimum, awak cari sekali lagi. Paling banyak kita membazir masa sikit. Tapi teknik serupa je. Hanya Khairul nampak sebenarnya sama dengan atas, dia terus ambil aja.
Okey, lepas tu kita perlu cari lagi okey, pindasang X tak cari ke? Kalau you tak cari pindasang X ya. Dalam gambar aja pun cikgu tak nampak ni. So sepatutnya kita kena cari pindasang S dan sebenarnya pun sudah buat. Sebab pindasang S maksudnya kita akan ganti V sama dengan kosong. Kalau kamu tengok sebenarnya kita sudah buat di sini. Kejap. Di sini. V sama dengan kosong. So kalau kamu tak tahu, awak buat balik lah. Buat balik. Dulu macam mana you cari pindasang S, sekarang pun awak cari. Hanya kalau siapa nampak sebenarnya pindasang S sudah ada jawapan. Okay? Kita di sini sebenarnya dia ialah pindasang X. Sebab waktu itu awak punya Y iaitu awak punya V ialah kosong. So kita tahu pindasang S kita ialah 1 dan 8. So gambar raja ini sepatutnya ada satu lagi cikgu nampak. Cikgu nampak satu di sini. Okay. So pindasang S 18, pindasang Y negatif 8, bentuk macam ini. Dan ingat kita padangkan bahagian negatif sebab masa tak boleh negatif. Dan cikgu kata, okay, graf ini daripada 0 sampai 8. So cikgu boleh nampak 0, cikgu boleh nampak 8 punya jawapan di sini. So okey lah. Okay. So boleh ya. Ini ialah apa ya? Sebab awak cari 8. Sebab awak tak cari pindasang X. Kemudian kalau awak cari pindasang S, awak tak payah buat kerja ini sudah. Tak payah buat kerja ini sudah sebab awak sudah dapat titik ini sebenarnya. Boleh ya? Okay. Di sini apa yang Khairul buat tadi ini sebenarnya dia bentuk sudah betul. Hanya label tak lengkap. So label yang tak lengkap ini akan ditolak markah ke tak akan ditolak markah itu sebenarnya akan bergantung kepada skema dong. So cikgu galakkan kamu kalau melibatkan kualitatif 4 maklumat ini pastikan boleh baca. Itu cara yang paling selamat. Sebab ada tempat, ada soalan dia baca titik maksimum, dia tak baca dia punya pindasang S. Ada soalan dia baca pindasang S, dia tak baca titik maksimum. Dan cikgu susah nak beritahu kamu bila waktunya dia nak tengok ini, bila waktunya dia nak tengok itu. So selamat awak letak semua aja. Okay, awak letak semua aja. Sebab dia ada bergantung kepada apa yang ditanya seterusnya. Dengan apa julat yang diberi akan mempengaruhi waktu dia bagi skema, dia nak bagi markah di situ ke tak nak bagi markah di situ. Boleh ya? So untuk kamu bagi saya buat lengkap ajalah daripada nak kaji, cara nak faham soalan ya. Okay, lepas tu cikgu kata apakah jarak yang dilalui dalam 3 saat pertama. So kita ambil 0, kita ambil 3, kemudian kita ambil tempat dia pusing iaitu waktu itu V sama dengan 0. So kalau kamu masih ingat tadi V sama dengan 0 ada 2 jawapan, 1 dan 8. Dan untuk soalan ini cikgu hanya ambil 1 sebab 1 yang berada dalam lingkungan masa ini. So betul lah. So awak cari dia punya S. Cikgu tak semak nilai ya. Nanti kalau lain dengan kamu cakap kamu cari dia punya S. Lepas tu dari 2 ini dapatlah dia nombor besar tolak nombor kecil daripada 2 ini awak dapat dia kemudian awak jumlahkan. Okey. Ini jawapan sama tak? 91/6 ataupun nombor perpuluhan. Sama tak? Sama. Sama cikgu malas nak semak Okey boleh Okey, lepas tu kita pergi kepada cikgu tanya Dini sebab nanti cikgu kena semak kerja dia. Okey. So kita tengok soalan 13 Yusma punya So kali ini cikgu bagi V kepada kamu. So pergi kita bezakan. Okey, balik sini kita kamilkanlah 22T tambah 7T okey tambah C. So kalau tak ada maklumat maksudnya C kita kosong. Okey, ingat bila kita buat pengamiran ada tambah C. Khasnya kalau soalan itu bagi A. Kalau cikgu mula dengan A, so far yang cikgu tengok soalan itu sebab kalau cikgu bagi A, buat 2 kali pengamiran. So bila buat 2 kali pengamiran, biasanya tak boleh lari salah satu C itu bukan kosong. Okay? Dan kalau buat sekali punya, terpulang. Terpulang. Ada soalan ada maklumat tambahan, ada soalan tak ada maklumat tambahan. Macam ini tak ada maklumat tambahan, maksudnya C kosong lah. So pastikan 3 ini betul. Sebab kalau awak salah mana-mana satu, nanti bawah itu efek dia banyak lah.
Okey, A cikgu tanya had laju awak, maksudnya T0 V. Okey, so ganti saja dapat jawapan. Kalau tak erti tulis unit, tak tulis unit tak apa. Tapi kalau nak tulis, pasti tulis dengan betul. Okey, B cikgu tanya apakah had laju dia? Bilang pecutan dia sifar. So kita ambil pecutan dia sifar, tapak masa. Pecutan sifar, tapak masa, ganti ke dalam V. Ini betul tak jawapan ini? Sama dengan awak dah? Ini yang kalau B ya, teacher? sama. Sama. Tak sama. Okey, Sama-sama. Sama, okey. So kita pergi kepada C pula. C cikgu kata berhenti, so berhenti V kosong, so ambil awak punya V sama dengan kosong. So Yusma pun sama Okay. Untuk soalan ini, kalau awak tulis kepada jawapan saya dalam bentuk ini, awak jangan tipu dengan pemfaktoran. Bila orang buat pemfaktoran, dia tidak akan bagi jawapan dalam nombor perpuluhan. Okey, kalau siapa bagi saya jawapan T ialah negatif 2 dan 11/2, betul? 11/2, maka boleh lagi awak tipu dengan saya pemfaktoran T tambah 2, 2T tolak 11 sama dengan kosong. Boleh Kalau awak bagi saya jawapan dalam perpuluhan, awak nak tipu dengan pemfaktoran, tidak diterima langsung. Benda ini sangat penting khasnya matematik awak. Sebab matematik mungkin awak dapat jawapan macam ini, kalau awak tulis pemfaktoran macam ini, awak akan hilang markah Sebab sangat jelas ini pemfaktoran yang tak logik. Okey. Hanya untuk soalan ini, kalau awak buat macam ini pun cikgu masih tak bagi markah sebab T kali 2T ialah 2T kuasa 2. Tapi kita punya sini negatif 2T kuasa 2. So sepatutnya saya kena ubah tanda lah. Okay. So tambah cikgu jadi tolak. Tambah 22 jadi 2 negatif. So sepatutnya cikgu sampai sini, cikgu kena pergi sini, baru pergi sini, baru pergi sini. Tapi kalau soalan ini, kalau hanya ada 2 markah saja, awak selamat. Kalau soalan ini ada 3 markah, awak akan hilang markah kaedah. Awak akan hilang markah kaedah. Yusmaina, kamu faham maksud cikgu? Faham, teacher. Faham Dan kita memang betul lah ambil jawapan positif sahaja. Okey, lepas ini awak nak tulis macam ini ataupun macam ini, tak apa. Tapi awal-awal ni bila awak nak tipu dengan pemfaktoran, awak mesti tulis dalam pecahan Okey. So kita tapi tak payah tulis semua tulis salah satu mencukupi Okey. Tulis salah satu mencukupi. Jangan tulis dua-dua. Tulis dua-dua maksudnya dua-dua kena betul. Risiko awak ditolak markah lebih tinggi kalau dengan kita hanya tulis satu jawapan So kita memang ambil jawapan positif lah sebab masa tak boleh negatif. Lepas tu kita pergi kepada D, jumlah jarak yang dilalui 7 saat. So kalau 7 saat, kejap nak atas. So kalau 7 saat, cikgu sepatutnya semat T0, T7 dan tengah-tengah waktu dia pusing. So cikgu akan cek V sama dengan 0. Okey, so macam di sini Yusma sebenarnya tak nampak awak sudah buat di atas sini. Awak tak nampak, awak buat semula, tak ada masalah hanya itu sajalah kita masa rugi di situ. Boleh So masa kita 5.5 memang di antara dia, so kita ambil. Okay. So di sini sebenarnya tak payah buat, sudah buat di C. Tapi awak buat semula pun tidak akan ditolak markah So lepas tu awak cari S dia. Okay, lepas tu untuk ini awak tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Okay. So dapat jawapan. Okey, lepas tu tulis di bawah itu awak tambah. Ini cek sekali lagi nilai ini betul tak? Salah baru cikgu cek. Nombor perpuluhan pun boleh Kalau nombor perpuluhan 3325 bagi 6. Kalau 5, apa dia? Kalau 5, 4.17 pun cikgu terima. Sama ke ini? Saya dapat lain. Oh, dapat lain. Okey, kita kena cek. Okey, you cara buat macam ini ke you buat teknik pengamiran?
Yang untuk Cara awak buat sama dengan Yusma tak? sama saya Sama, okey. cari Kita bertolak. satu-satu check. Okey, kita satu-satu check. Nilai ini betul? T sama dengan 5.5 punya. Yusma itu 8107 bagi 24. Awak pakai nombor perpuluhan ke awak pakai pecahan? Perpuluhan. Okey. Betul ke nilai ini 337.79? So nanti sini pun 337.79. Betul ke? Tak. Tak. Tak, okey. Kena check lah. Nanti siapa yang silap? 22 kali... sini. Nanti kita punya S ialah apa ah? Kita punya S, kejap. Persamaan S. Kejap, cikgu naik atas tengok persamaan S dulu. Apa persamaan X kita? Kejap, cikgu salin kejap. 22T tambah 7T kuasa 2/2. Okey, sorry ya, bagi cikgu cek kejap. 22T tambah 7T kuasa 2 tolak 7T kuasa 3/3. Tulis memang betul. Siapa yang silap? Yusma, you pun tekan ya. Tak tahu siapa yang silap kan? Bagi 2. Nilai memang inilah Dini. Orang, cikgu cari seorang. Husna? Husna kalkulator warna apa? Jangan masalah kalkulator. Husna, you dapat ini ke? Saya dapat macam Dini. Oi, mana saya salah tekan? Mana ni? 22T tambah 7T kuasa 2/2. Kenapa saya sama dengan... Kenapa cikgu sama dengan Yusma? Siapa nampak apa masalahnya? Nanti, Dini kamu punya jawapan berapa? Kalau dalam pecahan 2783 Kejap. Okey, 2783 per 24. per 24. Okey, cikgu tanya siapa yang silap ni? Teacher, dekat tu tolak ke tambah? Okey. Nampak. Sini. Yusma. Yusma nampak? Salah awak? Saya silap tadi. Okey ya. So, tak apa, nanti cikgu akan bagi jawapan betul. Cikgu cek baliklah. Dini you punya jawapan berapa? Tak akhir punya jawapan. 1621 per 12. 1621 per 12. Okey, cikgu cek. Husna, you pun dapat ini ke? Cikgu cek berapa orang. Kamu buat bersama, buat lain-lain kan? Lain-lain orang buat kan? Cari lelaki. Biasanya tak pakak lah kan? Khairul, you dapat ini ke? Hilang Khairul. Siapa lagi? Shasha dapat ini ke? Okey. So ini jawapan betul lah. Okey ya. Sebab cikgu ada kelas untuk seterusnya. So cikgu tak boleh lama di sini ya. Okey, so ini dialah untuk ini. So nanti exam soalan lagi senang sebenarnya. Okey, sebab permulaan cikgu tak bagi susah kerana